Tan, kenapa ini masak lebih sikit? Ihsan, ada kuah Kalau tak tolong dengan kicap semata-mata tak berkuah. Goreng nasi dia. Ihsan. Termasuklah dengan binatang-binatang juga. Kita bagi makan kucing kita. Kita bola kucing tu, adil lah tu. Tapi kita bagi kongsi makan dengan kucing-kucing dia, ihsan kita terhadap kucing-kucing lain. Itu pertama, ibu-ibu, bapa-bapa, adil. Adil ni memberikan hak kepada yang empunya tanpa ditambah atau dikurangi. Kita panggil orang bodoh pun kita tak jaga hak dia dah. Sebab orang tu kadang-kadang pandai. Kita marah dia, kata dia bodoh. Apa hak kita kata orang bodoh? Contohnya kan? Kita nak menafikan hak seseorang. Kemudian yang kedua, zalim. Zalim ni pula apabila kita menghalang hak seseorang tu dengan kita pula ambil dan gunakan keistimewaan yang ada. Banyaklah jadi musim pandemik ni. Contoh saya bagi paling dekat, jangan marah lah. Bagi bantuan COVID, orang yang menguruskan contohnya kan, bajet dapat RM50. Konon nak buat kerja sukarelawan. Betul tak? Nak cerita zalim ni lah paling senang faham. Saya tak suka kalau kongsikan ni ikut contoh dalam buku. Kadang-kadang ni contoh dulu-dulu. RM50 turun bajet. Yang uruskan tu dah ada duit sendiri dah. Buat apa nak ambil duit minyak? Buat apa nak ambil duit kita pula? Tapi sampai barang dekat penerima, sikit je barangnya. Beras, minyak, gula, garam. Kalau kira-kira RM30 lebih kurang. RM20 sakau. Sakau. Rembat. Apa benda? Saya bukan cakap apa. Bila saya buat sesuatu, ada orang amanahkan duit, takut. Setakat minyak kita berapa ringgit? Dia beli barang kat Tesco contohnya. Dia barang kat NSK, betul tak? Kan? Tenaga kita kenapa perlu dibayar? Kata sukarelawan. Rembat RM20. Bayang tu, 100 pack, RM20 harap 100. RM2,000 duit dia kan? Cik Salmi kan? RM2,000 rembat dah. La ilaha illallah. Zalim menghalang hak sepatutnya. Patut RM50 tu macam-macam barang boleh dapat. Percayalah. Saya dah buat banyak kali dah. RM50 tu memang macam-macam barang. Siap tepung, siap biskut. Boleh bagi barang-barang jenama Faizah. Faizah ni standard juga kan? Faizah. Beras boleh dapat beras jati. Sampai kat tangan orang yang zalim, habis. Risau. Itu duit orang. Sepatutnya tak perlu kita ambil apa-apa. Supaya kita tidak menzalimi hak orang lain. Kan? Yang ketiga, ihsan. Ihsan ni lawan kepada zalim yang bermaksud melebihkan dan juga ditambah. Mana kita memberi seorang itu lebih daripada apa yang patut diterimanya. Kita bagi lebih daripada apa yang patut diterimanya. Kadang-kadang orang bayar orang nak bayar duit khairat kematian contohnya, lebih masuk tabung masjid contohnya kan, lebih daripada bagi ihsan. Ihsan ni perlu ada dalam diri manusia. Sebab itu yang mencantikkan hidup manusia. Kalau tak buat yang wajib dia, yang wajib cukuplah. Ihsan. Anak-anak tu ada ihsan, tanggungjawab kita. Anak-anak sayang dia, kadang-kadang dia nak cium walaupun dah umur 5, 6, 7, 8 tahun. Ihsan ke anak-anak kena ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila sebut tentang perkara ni, Allah Ta'ala sangat meninggikan orang-orang yang bersifat ihsan. Kalau tuan-tuan nak tengok, ibu-ibu, bapak-bapak boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat 134. Wallahu yuhibbul muhsinin. Terang-terang Allah Ta'ala kata tanpa kias, sesungguhnya dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Muhsinin, orang-orang yang buat perkara-perkara baik, dikasihi atau dicintai oleh Allah Ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kurangnya sifat ihsan dalam diri manusia sekarang kalau kita tengok. Dan yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam suratul A'raf ayat yang ke-56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Pertama, Allah kasih pada orang yang ihsan. Yang kedua, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Orang yang ihsan ni juga Allah Ta'ala punya rahmat dekat dengan dia. Qaribum minal muhsinin. Tuan nak tanya, kenapa nak ada sifat ihsan dekat dengan Allah Ta'ala? Kalau sebut dekat dengan Allah Ta'ala ni, orang-orang yang takut, orang-orang yang buat benda yang Allah Ta'ala minta lebih daripada apa yang Allah Ta'ala minta, dia buat banyak lebih lagi, itu yang dekat pada Allah Ta'ala. Kalau kita tengoklah, orang sebut makrifat kan, cerita makrifat, saya suka cerita makrifat ni. Orang yang makrifat ni tuan-tuan, kalau manusia yang paling makrifat, sebaik-baik makhluk yang makrifat adalah Nabi kita SAW. Yang paling makrifat tak ada, kita tak boleh kata lain. Bukannya alim ulama ke guru kita, memang hebat-hebat semua. Tapi yang paling makrifat ni adalah Nabi kita SAW. Dekatnya dia, kenalnya dia dengan Allah Ta'ala. Tapi tengok makrifat Nabi kita SAW, ihsan Nabi kita SAW. Lagi sehari nak wafat pun Nabi masih nak solat berjemaah.
Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Rahikul Maktum, kitab sirah besar tebal tu, kalau tengok yang bab Nabi nak wafat, sehari sebelum Nabi wafat, waktu solat tu fardu zuhur, 2 kali Nabi kita SAW minta air dalam bekas atau dalam besen dalam bekas, nak berwuduk, nak solat berjemaah zuhur di Masjid Nabawi. 2 kali pengsan. Kali pertama minta pada isteri Nabi SAW, minta nak berwuduk, baru basuh tangan, pengsan. Sampai tangan, pengsan. Sahabat Nabi tak solat zuhur dulu, tunggu Nabi sedar. Bila sedar dari pengsan, kali kedua minta lagi air, nak berwuduk, basuh sampai kat tangan, pengsan juga. 2 kali pengsan. Kemudian barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan Nabi sebagai imam solat fardu zuhur. Tu hujung sangat dah. Besok subuh tu Nabi nak wafat. Kalau nak kata makrifat yang tak payah semayang lagi dia tu, tinggal niat je semayang, tak payah buat fi'li dia tu, tak payah buat rukun fi'li ya, tertolak lah. Wujud bukan tak wujudnya. Dia kata bila dah makrifat ni dah habis semua dah, dekat sangat dengan Allah Ta'ala. Tipulah kan, tipulah. Saya boleh bagi contoh tu senang. Dia kata dia sayang Nabi, dia banyak selawat, dia makrifat, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa tak boleh buat macam tu? Dan dalam kitab tu tulis 17 kali sepanjang hayat Nabi kita SAW, 17 kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah jadi imam solat ketika Nabi masih hidup. 17 kali tuan-tuan. Kita ni kadang, ya Allah, suruh jadi imam tak nak, suruh jadi Bilal tak nak. Abu Bakar pun tak tolak, betul tak? Dan tak terlalu banyak jumlahnya. Dia ada 2 sifat. Satu tu dia tak nak langsung. Ada tu pantang imam lambik dia datang, pergi. Ada 2 jenis. Tapi nak tunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah menggantikan Nabi kita SAW sebagai imam ketika solat. Kita nak suruh azan pun kadang-kadang lari tuan-tuan. Sedangkan sahabat Nabi Abdullah bin Ummu Maktum radhiyallahu anhu, Abdullah bin Ummu Maktum ni, dia seorang buta. Kalau tuan-tuan baca surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, Nabi ditegur pasal memalingkan muka dari orang buta tu. Kenapa tak layan orang buta tu? Itulah dia, Abdullah bin Ummu Maktum radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi SAW nak tanya pasal Islam. Mata buta, dia memang, dia orang kelainan upaya lah, matanya buta, memang tak nampak, mata buta. Datang nak tanya pasal Islam. Nabi tengah sibuk masa tu SAW. Nabi tengah layan pembesar Quraisy, nak cerita tentang Islam kat pembesar Quraisy. Nabi utamakanlah itu pembesar Quraisy. Nabi tanpa niat memalingkan muka lah. Kejap lagi lah layan Abdullah. Turun ayat Quran, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dalam juzuk 30, juzuk Amma tu turun. Itu menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada ahli keluarga ke, sahabat ke, anak-anak sahabat, anak-anak saudara ke, anak sendiri ke, kelainan upaya ni, kalau berdasarkan dalil tu, orang kelainan upaya ni, lagi kita kena tinggi ihsan pada dia kan. Mereka punya taraf di sisi Allah Ta'ala tinggi. Sebab apa? Nabi SAW tak ada niat pun nak paling pun, Allah Ta'ala tegur. Bayangkan yang buat zalim, yang kurung anak kat rumah, tak nak hantar sekolah kan, tak nak hantar dia bercampur dengan orang. Saya pernah pergi kelas pengajian percuma hujung minggu dekat Bandar Seri Putra, Bangi, mengajar anak-anak kelainan upaya ni. Mereka boleh semayang kan? Cara dia lah. Tapi ada yang mild sikit tu, dia memang boleh semayang. Dia boleh baca, boleh hafal Quran. Anak-anak autism lagi cepat hafal daripada kita. Kita pun wadduha pun tak hafal sampai sekarang. Lam yakunil pun kalau baca pun tak ingat. Saya pun belum tentu jadi imam baca lam yakunil, tetap campur aduk. Dia hafal. Tujuannya supaya tak sorokkan anak dekat rumah, kerana kedudukannya dalam Islam sangat tinggi. Satu, dia tak berdosa, bersih. Nombor 2, diangkat tinggi sampai ada ayat menegur, kerana Nabi SAW nak jadikan pedoman pada kita sebenarnya. Tersilap menangguhkan untuk layan seorang kelainan upaya. Dalam Quran ada. Janganlah cik perkataan OKU, alif kaf waw, mana ada? Kisah Abasa wa tawalla, kisah Abasa tu tentang ihsan lah. Kita layan orang kelainan upaya ni dengan sebaik mungkin. Nak lintas jalan ke, bagi keutamaan ke. Ini baru ni viral pasal nak dapatkan parking, berpura-pura jadi OKU, buat malu orang Melayu Islam. Muka terpampang luas. Kau ingat lawak, boleh dakwa lah tu kan, boleh dakwa. Yang seorang lagi perempuan naik basikal dengan baju ketatnya apa, naik basikal masuk tandas OKU pun buat gelak-gelak, buat video TikTok gelak OKU. Engkau yang nampak sempurna tu pun tinggi lagi darjat orang kelainan upaya. Sebab tu adanya parking, darjat pun tinggi. Tengok, diangkat kan. Kita nak ambil sesekati orang OKU punya tempat parking ni kan, utama kan. Dan saya nak ceritakan Abdullah Ummu Maktum ni,
Apa jawatan dia? Jawatan dia muazzin. Tukang azan Nabi selain Bilal bin Rabah, Abdullah Ummu Maktum yang buta ni tukang azan. Kita yang colek kalau suruh azan lagi tak tahu lah. Azan lah lagi. Semua nak ambil wuduk, semua nak pergi semua nak pergi nak pergi tandai. Azan. Yang penting makan takbir aja. Azan. Sebutlah sebaik yang boleh kan. Kalau rasa-rasa kita nak rajin azan, perbaiki. So azan tak. Tapi persoalannya macam mana dia azan? Macam mana tahu masuk waktu? Dalam kitab pun ada kita sirah kan. Abdullah Ummu Maktum ni sahabat bagi tahu lah. Dah masuk subuh, dah masuk maghrib, azan. Kita mata colek tak nak azan. Suruh azan bagi alasan, suruh mengaji bulan Ramadan tadarus, spek tak bawa. Ada je alasan dia. Tapi betul, ihsan pada orang-orang kelainan upaya, pada orang-orang manusia sekeliling kita kena tinggi. Saya tengok viral tu memang tak patut lah. Tempat parking tu, dia nak dapat parking ni tuan-tuan, petua dia saya bagi satu je. Ini saya berani cakap confirm berkesan, tapi ikhlas lah masa buat ni. Tuan-tuan kalau ada parking atau tuan-tuan nak keluar, tuan-tuan buat baik dengan orang dulu. Bukan mengharapkan tu, tapi kita nak keluar parking tempat susah kan, kita nampak orang dah lalu, kita gamit dia, tunggu jap, saya nak keluar, bagi masuk. Ataupun kita permudah urusan orang, bagi dia jalan, kita ni tembung jalan. Waktu tuan-tuan dan perempuan sesak nanti nak cari parking susah hospital ke mana, ingatlah waktu tu Allah Ta'ala tolong. Selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, mesti dapat. Saya berani jamin, saya dah buat banyak kali dah. Bukan buat banyak kali, Tuhan tolong waktu macam tu. Depan-depan pintu tempat saya nak pergi dapat parking. Sebab kita sebelum ni kita cuba beralang orang, ini tak. Kalau boleh gaduh, buat apa bincang kata. Kes simpang pun turun horn, panjang horn dia. Kan? Bila nak keluar parking, terlajak badan muka kau tak dapat, dia kata. Saya pergi ke hospital Serdang tu, orang akan ikut kita kalau kita nak jalan nak pergi kereta sebab susah parking Serdang kalau tahu kan. Nak balik, mana kereta sana ikut. Sabar ya, saya follow. Kita mudahkan urusan orang, pasti Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Bukan curi tempat parking orang, kelainan upaya. Bukan kurang upaya, kelainan upaya yang saya salah sebut. Ya? Jadi orang buta, sahabat yang buta boleh azan. Sahabat umur 80 lebih, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia punya kubur dia dekat Konstantinopel. Sekarang ni dekat Istanbul. Sahabat Nabi yang cuba bebaskan Konstantinopel, tapi dia syahid kat sana. Umur 80 lebih boleh syahid lagi, boleh pergi berjihad. Sampai orang muda gelakkan dia, biar betul. Kita dah umur baru 60, dah tak larat pergi surau, rasa keletut lah. Alasan tak pergi surau. 80 lebih pergi berjuang sampai meninggalnya, syahidnya di bawah kubu Konstantinopel. Tu ada nama tempat tu, Ayyubiyah nama tempat tu. Ayub nama tempat dekat Turki, kat Istanbul tu. Adanya kubur tu dipindahkan daripada bawah tembok. Dia nak jadi saksi dengar derak tapak kaki Sultan Muhammad Al-Fatih yang Nabi sabdakan dalam hadis, sebaik-baik raja, sebaik tentera. Dah tua pun bagi orang. Kita ya Allah nak suruh ambil booster dose pun bayar kadang-kadang. Bila cakap jadi muda 10 tahun laju pergi ambil. Tanya orang kat surau, Assalamualaikum Ustaz, betul ke? Apa dia Haji? Orang cakap kalau ambil booster dose ni lain macam. Apa lain macam Haji? Muda 20 tahun. Itu nampak sonang lah macam tu. Orang yang tak nak vaksin ni yakin dia cakap vaksin ni dia ada khasiat sampingan kata ubat kuek. Laju lah ambil orang. Astagfirullahalazim. Kumpul lagi sekali. Betul Ustaz, lain macam ni. Tu ambil booster dose. Astagfirullahalazim. Kan? Jadi makin banyak umur bukan halangan. Dan jangan panggil Bilal. Bilal nama sahabat Nabi lelaki. Ada kat masjid-masjid lama kan, kampung saya dulu dah tukar lah. Dulu sekarang dah tukar. Dia tulis Bilal wanita. Surah An-Nur jangan pula ada jawatan Bilal wanita lah. Bilal tu lelaki. Dia panggil AJK wanita lah contohnya. Kan pembantu wanita. Kan? Bilal lelaki, Bilal wanita. Torang-torang Bilal tu lelaki. Bilal berubah. Kan? Terma kena betul kena. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Ta'ala, lagi satu dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk diri kamu. Tu saya kata tu. Kita bagi buat baik orang, bagi orang ruang parking. Parking tu satu hari Allah Ta'ala kembalikan pada kita balik. Tak rugi pun buat baik orang. Ihsan ni. Ayat 7 surah Al-Isra. In ahsantum li anfusikum. Kita buat baik tu, faedah ni bukan untuk orang lain, untuk diri kita balik. Jadi saya berani cakap, tapi janganlah aku bagi parking ni Allah, jangan kau tak bagi parking aku. Sukati nak gugut.
Kita lupa je lah. Satu hari di saat kita perlu, bukan nak pergi shopping sonok-sonok, yang tu jalan jauh sikit tak apa. Kita perlu nak hantar mak pergi hospital, nak parking anak tak sihat, mesti Allah Ta'ala bagi. Istighfar sambil cari tu. Jangan maki hamunat, istighfar, selawat. Dapat. Setakat ni tak pernah Allah Ta'ala hampakan saya. Memang memerlukan. Depan muka. Depan pintu masuk tu kan. Yang double park tu bukan dapat parking tu, ada menyusahkan orang. Islam kalau menghalang jalan ni, jangan cakap tak berdosa. Berdosa. Kita mengenepikan halangan kecil, dahan pokok pun boleh masuk syurga. Sebab masuk syurga, kita menghalang jalan orang. Double park ni salah lah kan, orang nak keluar apa semua. Jangan pelik lah kes yang Putrajaya tu, lori gesel apa semua tu kan, dah laluan dia kan. Ihsan. Parking pun nak ada ihsan, bab makan pun ada ihsan. Tapi dalam diri orang Melayu memang penuh ihsan. Masaknya lebih kan, ingat orang belakang. Orang Melayu ingat orang belakang. Kalau masak dia simpan. Tuan-tuan pergi rumah orang Arab, siap. Segala dia masak, dia akan bagi pada kita. Dia hidang pada kita. Sebab tu kalau makan kat rumah orang Arab, ada ihsan juga. Fikir juga. Dia letak atas talam tu nasi. Jangan makan sentuh sana sentuh sini. Orang ni semua sebut jangan cokui-cokui. Dia kena makan daripada kelilingnya. Keliling ke tengah. Ayam tu tumpu seketul habis. Sebab apa? Apa yang baki kita lebih makan tu, itu makan dia satu keluarga. Kalau tak ada, dia cari benda lain. Dan jangan pelahap. Orang Negeri Sembilan semua pelahap kan. Nasi, satu talam nasi, 2 orang pun habis juga. Berpaduh lah tuan-tuan. Tinggal lah untuk tuan rumah. Tapi benda tu jadi. Jadi masa saya belajar, bawa budak-budak tahun 1, dia tak tahu lagi kan. Perut apa, tak pandai masak. Rumah sewa tak pandai masak. Dia tibai nasi Arab sampai licin dalam. Menangis anak tuan rumah. Ponek tuan rumah tahan. Anak dia lapar masa tu, bawa pegang tulang ayam keluar di dapur. Dari gembat dia budak Malaysia sampai habis. Dahsyat kan orang Arab. Dia ikram, dia muliakan tetamu, dia bagi makan semua. Kita ada asing yang lelaki dia balik nak makan, asing 3 ketua ayam. Arab bagi semua. Ingat kalau pergi makan dengan orang Arab tu, jangan cokui-cokui. Nanti orang nak makan lepas tu. Nombor 2, kalau dah konyang, berhenti. Apa sunnahnya? Makan ketika kita lapar, berhenti sebelum kita kenyang. Apa istilah kenyang? Apa istilah berhenti sebelum kenyang? Sebelum sedawa pertama, bukan sedawa ketiga. Betul tak? Kalau nak senang, saya belajar lah. Seorang ustaz ni ajar saya. Betul lah, saya setuju lah. Ustaz mengajar yang lebih senior dari kita. Maksud kita berhenti makan sebelum kenyang tu, dah terasa makanan tu lalu kat perut kita, teralas perut kita kan, rasa ada makanan lalu dah, boleh dah berhenti. Bukan tunggu sobu. Dah sobu, dah pono, dah sendawa, dah tersandar, maka sunnah tak ada kat situ. Berhenti makan sebelum kenyang. Ini sunnah yang direka-reka. Itu bukan sunnah tu. Itu memandai-mandai. Selagi tak sendawa 3 kali, jangan berhenti makan. Kira lah. 1, dah 2 pinggan. Sendawa kedua dah 3 pinggan. Sendawa ketiga 5 pinggan. Boleh makan ni kan? Ihsan kita kan. Walaupun adil untuk kita makan, disediakan untuk tetamu, tapi kita ada ihsan nak makan. Orang Arab macam tu kan. Dia takkan bagi balik kalau tak full package. Dia sampai minum kopi pekat, kopi hitam pekat likat tak ada gula tu, pahit tu. Segar mata dia, buah pelaga dalam tu. Ada ibu-ibu tak boleh minum, dia buat-buat je. Dia kalau dia bagi tu, kita kata dah tak nak, kita goyangkan cawan, cukup. Kau pegang je nak tuang lagi, minum. Kombong lah perut. Kau nak belajar lah adat kan. Dia cawan yang kecil kan, cawan yang kecil tu kan. Selalu orang kita buat minum air zam-zam balik Malaysia. Boleh piasan tu, minum air kopi minum. Cawan kecil cantik warna emas dan silver tu kan. Kalau kita pegang, selagi tu dia akan datang tuang. Dia ada tukang khidmat keluarga tuang. Kombong minum kopi pahit, buah-buah pelaga. Kau je nak kontut je. Kalau dah cukup, goyangan. Nah. Lepas tu baru dia hidangkan makan berat, lambat sikit. Lepas makan berat tu, makan buah. Buah tak main macam kita potong kocik-kocik, kedokut, cube je. Dia bagi buah sebiji-sebiji, bagi pisau satu seorang makan. Kadang-kadang ada manisan halawiyat kan, manisan Arab kan. Penutup TO Pudina, baru balik. Kau tak boleh balik. Macam kau nak colek. Macam tu orang Arab. Ikutlah yang baik budaya Arab kan. Mula orang ini, tetamu datang, kalau boleh copet balik, suruh copet balik. Macam-macam ni, tetamu ni bawa rezeki pada kita kan. Ihsan kita pada orang. Buat baik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama, kalau ada sifat ihsan, saya ceritalah adil. Adil tuan-tuan pun dah memenuhi tanggungjawab, itu adil dah. Nombor 2, pertama Allah Ta'ala sayang, cinta pada orang, kasih pada orang yang
bersifat ihsan. Yang kedua, rahmat Allah tu, belas kasihan Allah Ta'ala tu dekat dengan orang yang bersifat ihsan, buat baik. Dan sifat ihsan kita tu, kita buat baik pada orang ni, lebih-lebih buat baik ni bukan untuk orang lain, tapi kembali pada diri kita. Paling ringkas pun dapat pahala. Siapa tak nak pahala? Takkan nak makan yang wajib je kan? Yang adil lah, buat ihsan lebih. Kemudian wa innallaha lama'al muhsinin, yang bermaksud dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya, yang ada sifat ihsan dalam diri, nak jadikan dirinya lebih baik lagi. Pertolongan Allah Ta'ala, orang yang ihsan ni, muhsinin ni, pertolongan Allah Ta'ala cepat dan dekat dengan dia. Tak pernah ada baik tak dibalas dengan baik oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang doa orang-orang kita buat baik tu dapat tempias pada kita. Orang doa alhamdulillah, sebab tu nak bagi orang, bagi elok-elok kan, adil, jangan ambil hak orang yang bukan-bukan. Meniaga pun kadang-kadang ambil hak orang. Orang bayar mahal, karipap inti oksigen. Ayo tu. Saya bagi peruntukan untuk bungkus masak makanan, kita tahu nak untung, tapi untung ni jangan sampai rugi akhirat. Maksudnya kan, kita bagi RM4 sekali makan, RM3 contohnya kan, minta bihun, botol-botol bihun goreng inti fish cake 3 kotor, kira so anak potong 3 kotor bubuh 3 fish cake. Bolehlah ayam dadar potong halus kan, nak bagi orang makan elok-elok, nak rezeki tu barakah. Untung memang siapa tak nak untung, niaga betul tak, siapa nak rugi, tapi jangan sampai kita rugi akhirat. Ihsan tu tak ada, cukup-cukup bagi kan. La ilaha illallah. Kuih seri muka jangan tipu saya. Saya paling tak berani beli kuih seri muka kat luar tu, kuih seri muka. Atas hijau, bawah putih tu kan. Kadang-kadang bukan seri muka dia ni hilang sori yang makan. Bayar mahal. Nak tahu sebab apa? Satu, pulut bawah tu koreh. Santan yang kurang, koreh. Kematu pulut Bukan memecat makanan. Kalau kita tak nak, letak tepi lah. Tapi saya nak tegur ni, Nabi ajar kalau kita tak suka makanan, diam, letak tepi. Jangan memecat makanan tu kan, nak cerita. Pulut dah fail lah. Atas tu kalau saya ni tolong nenek saya buat kuih seri muka, yang atas tu dia lembut, dia lemak, betul tak? Dia pakai pandan tu dia blend, kemudian perah, tapis, betul tak? Nak bagi bau warna tu. Ni pakai inci tu, bergula, manis, warna hijau manis. Baik buat kuih talam tu lah boy. Buat kuih tepung belita kan. Di mana ihsan kau dalam berniaga, betul tak? Nak ihsan ni salah satu memperbaiki amalan kita lah. Nak tambah lagi ihsan, nak tambah pahala, tambah kebaikan. Memanglah tu first and last. Memang dan kempen jangan boleh kan. Kita diajar anak-anak kita, tak suka makanan, tolak tepi, jangan cakap apa-apa. Nabi tak suka orang yang memecat makanan, tapi tu kena bagi tahu. Nak pergi umrah balik hari lah tu. Cucu udang janggut udang je tu. Memanglah sabarlah, tak boleh berbanyak mahal, tapi janganlah cucu udang tak ada udang langsung kan. Tapi panggil cucu tepung, cucu bawang. Berniaga pun ada ihsan tuan-tuan. Kan? Kita nak pahala tu. Kalau tak, kita buat yang wajib je lah kan. Cukuplah asal jual je. Tu kata meniaga ni, semua orang nak meniaga. Lagi musim pandemik. Tapi dalam meniaga tu kena tuntut ilmu, memperbaiki hasil perniagaan kita tu, rasa tu. Food and beverage ni memang kena tanya. Jangan syok sendiri, kita lah paling sedap. Kan? Itu kata tu. Bihun, cheesecake 3 buah. Kemain bayar mahal satu kepala. Astagfirullahalazim. Kuih seri muka jangan tipu saya. Saya memang tolong nek saya buat. Tukang blend. Daun pandan tu blend ibu-ibu kan. Perah tapis nak dapatkan warna original pandan dan bau dia. Jangan main-main. Dia pakai inci orang gula. Kan? Astagfirullahalazim. Untung biar sikit, barakahnya lebih, tapi bukanlah sampai kita rugi kan. Jangan kita bazirkan, penat lelah kita, tak ada ihsan. Meniaga tu memang wajib kita buat, kita jual, akad jual beli ada. Itu kita punya adil, kita jaga adil. Kita ni, tapi ihsan kena ada lah. Masak sesedap, elok sikit, lebihkan sikit. Tak rugi, ada ihsan dalam diri. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok faedah ihsan dalam hidup manusia. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, dan ingatlah sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang-orang yang berjaya. Ayat ke-9 surah Al-Hasyr ni,
Allah Ta'ala nak bagi tahu, orang yang dapat mengatasi sifat bakhil, maka dia adalah orang yang muflihun. Apa dia? Orang yang berjaya dunia dan akhirat. Hayya 'alal falah. Falah ni, muflihun ni bukan berjaya dunia, berjaya akhirat. Itu maksud hayya 'alal falah. Falah ataupun muflihun, golongan-golongan yang berjaya dunia akhirat. Tak bakhil pun dah berjaya dunia akhirat. Ihsan, kata penulis kitab, faedah utama sifat ihsan mengikis sifat penyakit bakhil dalam diri manusia. Betul tak? Orang ihsan dia takkan bakhil, betul tak? Bakhil bukan bakhil duit dia. Kata pengarang kitab, bakhil ni banyak aspek. Ada orang yang bakhil waktu, kan? Bakhil waktu nak pergi berjemaah, kan, nak menghidupkan surau, sedangkan dia surau dekat dengan rumah contohnya, kan? Bakhil waktu. Ada orang bakhil usaha, kan? Bakhil dengan usaha dia. Islam ni bukan tuntut duit saja untuk mengembangkan Islam ni. Kita punya tenaga kita, betul tak? Tenaga kita meramaikan, memeriahkan harta lagi baiklah, bagi apa yang ada pada tangan kita. Kemudian ada yang bakhil nasihat. Tunggu jadi ustaz baru nak ingatkan. Saya rasa tak perlu, saya sendiri pun ilmu tak seberapa, tapi saya kongsikan apa yang saya dah belajar dan faham. Inilah bagi senang faham. Adil, zalim, ihsan. Sebab sejak akhir-akhir, lagi musim Covid ni, semua orang adalah survival kehidupan dia sendiri. Tapi jangan sampai sifat ihsan dalam diri kita hilang, kan? Mentang-mentang lah SOP tak boleh masuk ramai-ramai, kita potong barisan. Tak ada sifat ihsan dalam diri kita. Tak beralah dengan orang. Tu saya kata bantuan Covid tu, la ilaha illallah. Ini RM50 nya, dia tak boleh tipu saya. Sebab saya buat benda tu, kan? Orang bagi buat bantuan sampai 60, 70, 100 pack. Memang RM50 ni mewah, tuan-tuan. Boleh bagi beras cap rambutan, beras jati, boleh bagi biskut 1 pack, boleh bagi tepung 2, boleh bagi gula, boleh bagi susu. RM50 tu besar. Lagi kita bagi tahu nak ni, ada pengurangan daripada kedai tu lagi, kita tolong kedai orang kita contohnya, kan? Kita bagi tahu. Bukan kita cakap kosong. Itu pun nak sakau. Astagfirullahalazim. Tu sakau. Sakau lagi teruk daripada ambil tu. Ambil macam ni, kan? Sakau macam ni. Ambil macam ni. Sakau macam ni. Ambil. Kan sakau ke belakang, tak nampak. Astagfirullahalazim. Ada. Janganlah kita ambil hak orang lain, berlaku zalim. Patut kita buat lebih baik lagi. Saya kalau tak cukup, saya kata tak apa, tanya ahli keluarga terdekat, nak bagi pahala ahli keluarga, kan? Tak cukup RM50 ni, RM1 siapa nak bagi? Memang laju, tuan. Orang Melayu Malaysia ni baik. Nak 600 dapat 1000 kutipan, nak 500 dapat 1000. Tapi itulah, saya buat bantuan itu, saya buat untuk pampers dengan susu, kos besar. Pampers ni tak apa, ikut saiz, tak ikut jenama. Susu budak kembung nanti, betul tak? Saya usahakan juga, saya nak 600, saya buka kat kawan-kawan, tulis kat status WhatsApp, kawan-kawan bagi, ahli keluarga bagi, sampai cecah 1000 lebih. Saya buat pack sekali, 60 pack makanan bihun goreng dengan air untuk penerima hari tu. So buat elok-elok punya, bajet makan elok. Bihun ada isi ayam, telur mata. Saya tak nak usik duit tu, 1 sen pun tak nak duit tu pergi tempat lain, nak mesti habiskan juga, kan? Tapi itulah, sampai bila kita nak tolong bab pampers ni. Pampers ni, susu mungkin tak terpaksa. Pampers kenalah back to basic, betul tak? Kalau dah tak mampu sangat, ajar pakai napkin, kan? Lampin basuh. Mak saya bising tu. Betul lah. Tapi nak cakap ni kan, dia kata saya mengajar. Cara dia saya nak buat lepas ni, saya belikan napkin sekali, bagi dengan pampers tu. Faham-faham lah. Kita dah tak tolong lagi lepas ni, puan. Maknanya kan, rajin, kan? Pakai getah ke apa benda, kan? Yang jimat kos. Kalau tak, memang betul lah, seminggu lepas tu minta balik lah, kan? Kita tak boleh jadi orang yang suka meminta-minta. Itu pengalaman lah ibu-ibu. Memang ramai ibu-ibu yang marah bab tu. Mereka cakap, betul Ustaz, ajar dia bagi napkin. Masalah siap kita orang marah balik, kan? Kau jangan nak ajar aku lah, aku pun anak aku pakai napkin. Habis pasal pampers lah. Sebab kita tak mampu dah, kan? Macam tu lah, ajar anak bebas diapers, kan? Ini kalau minta saiz SL tu, tahulah anak umur berapa tahun dah. Anak saya umur 2 tahun, 3 tahun dah ajar dah bebas diapers, kan? Nak jimat kos. Walaupun ni, ini kalau SL tahulah nak godang pakai pampers ni. Oh, mak, saya tak nak tolong, tak nak didik. Malih, kan? Apa perkataan saya boleh gunakan? Malih lah. So, orang lain boleh buat, kan? Kita kata tak boleh buat. Godang, botol susu lagi. Sebab itulah kadang-kadang kita susah. Sebab kita tak ubah diri kita.
Dalam Quran sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Itu dah cerita kan. Ihsan. Ihsan ni luas perbahasan ni kalau ulama. Dan sebelum saya tamatkan tuan-tuan, tadi cukup satu tu. Untuk faedah ihsan, mengikis sifat kikir atau bakhil dalam diri kita. Orang yang tak ada ihsan, bakhil bersarang dalam diri dia, kan? Kedekut nak bagi peluang orang lintas jalan. Negara Arab tuan-tuan, nak cerita pengalaman terlibat makan kan. Yang buruk jangan ikut. Orang Arab ni kalau kahwin dia tak pakai kompang, dia pakai senapang. Tembak peluru ke atas, peluru bagaimana? Turun ke bawah tu tak? Bocor kepala. Memang senapang, tak pakai pistol lah. Tak pakai kompang lah. Pam pam pam, macam-macam pun. Pam pam pam. Guna Glock, Kalashnikov rifle. So test lah tembak kan. Ni biasa Adi dia kata, kan aku tembak ramai pula mati kan. Silap tangan kan. Dia kata dia lesen pun nipu, pun bohong lah. Bersusun dalam rumah tu. Cuma bagus Arab ni, laki duduk satu tempat laki, perempuan satu tempat, perempuan walimatul urus dia. Kita yang bercampur aduk kan, siap karaoke tadi. Astaghfirullahalazim. Dia asing. Tapi asing dia tu, dia nak joget-joget, dia sama dia lah. Memang joget sungguh. Perempuan dia pakailah jubah kan, tapi masuk dalam ruang bilik tu, dia dah ada gaun menari dia tu. Bergogar-gogar dinding lantai dongau. Bundang menari. Nenek-nenek acik-acik menari ya. Laki dia menari setempoi lah, pusing kan Arabnya menari tu kan, sambut kahwin. Tapi tak pakai kompang. Dia pakai horn kereta, bergerak, pam, pam, pam. Tersilap, pasti peluru tu turun ke bawah. Itu bahayalah, kita jangan ikut tu. Tapi dari segi orang Arab, kalau apa namanya, kalau kereta walaupun nampak ganas bawah, cuba perempuan atau orang tua kanak-kanak berlintas, brake emergency berbunyi tayar tu, berdocit tayar, sret, nak bagi jalan. Kita jangan buat-buat. Saya dah terbiasa macam tu, buat kat Malaysia beberapa kali dia kena langgar. Sekati dia tekan minyak kan, kita kata dah sabar nak lintih dengan ada orang perempuan, ada budak-budak kan, ngelak je lah, sipi-sipi nak bagi langgar. Ihsan kena ada dalam diri lah, walaupun tu jalan kita, betul tak? Ihsan acik-acik tu banyak kes langgar kat Malaysia jangan buat. Belum ada kesedaran orang Malaysia macam tu. Macam mana semayang tepi jalan tanpa surau kan, tepi jalan kesedaran pun baru ada sikit lah, Alhamdulillah sekarang kan. Sebab zaman-zaman jam ni, tang bagi jalan saya tak nampak lagi. Zebra crossing pun langgar kan. Banyak kes langgar. Tu ihsan. Orang Arab punya tu saya memang berkenan lah. Memang saya berani kalau kat sana angkat je tangan. Tapi kalau kau lelaki seseorang dia acah nak langgar kan lah. Menengado jantan pun nak bintih tahan kan. Tunggulah kereta ni kan. Kalau ada bawa perempuan, isteri ke anak-anak kan, bawa orang tua kan, kalau kita minta ramai-ramai dalam Malaysia, ada perempuan Malaysia, angkat tangan, berhenti. Memang bagi. Kalau dalam bas, dalam van tu, kalau ada budak perempuan berdiri, lelaki duduk, ada lelaki dia kata kau bangun bagi, perempuan duduk. Syria, Jordan, sebagainya semua sama. Kita letak kau lah. Ibu mengandung suruh berdiri. Dia dapat kursi dan nak bagi kau. Dan tunggu sejam tadi dah. La ilaha illallah. Hai. Kalau yang kereta tu lah, jalan dan siapa suruh melintih, bam, langgar. Kan dah mati kan langgar orang, bunuh orang tanpa sengaja dah kan. Nantilah bagi orang tua, tu ihsan. Memang jalan kita kan, ihsan. Sama macam kat kampung juga, dah sama-sama tanah tu memang rapat-rapat, tak ada reserve jalan kan, bincang bagi 10 kaki untuk jalan, ihsan. Kebaikan pergi pada kita sampai mati, betul tak? Mewakafkan jalan untuk masuk. Apa lah nak buat 10 kaki tu, apa batang dia boleh tanam pun gaduh kat sekarang kan. Manusia ni makin kaya, makin dia susah untuk dibawa berunding kadang-kadang. Ihsan, mengikis sifat-sifat kikir ataupun bakhil, kedekut dalam diri. Okey, akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ni daripada kitab ni, saya ambil ni kitab ni memang saya suka. Saya mengajar banyak tempat, sampai ke KL Setiawangsa pakai kitab ni, sebab Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus terjemahkan, tak adalah jadi pertikaian. Orang tanya kau pakai kitab apa? Kitab Jabatan Mufti kan. Cuma dia best, dia jawab balik persoalan kita atau berkaitan kehidupan kita. Quran menjawab, Al-Quran menjawab. Kerana siap, sama dengan hadis sekali dia bagi. Okey, gambaran ihsan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada gambarkan sifat ihsan. Pertamanya, sebelum kita habis ni, ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Ibu bapa, betul tak? Memanglah kita cukup telefon, tapi ihsan kita nak balik juga kalau rasa risau kan. Ihsan, kena ada ihsan lebih sikit. Memang dia boleh bawa kereta sendiri pergi klinik, pergi hospital kan, ada appointment, kita ihsan, kita nak teman dia,
mak ayah memang cakap tak apa, betul tak? Tak payah bagi duit, kau banyak pakai duit, kau pun tengah anak kecil-kecil lagi. Tapi ihsan kita, kita bagi. Walaupun RM50, mak kita cium duit tu. Ihsan. Ihsan ni menghilangkan kedekut. Ubat kedekut ihsan. Dan kebaikan tu kembali kepada kita. Ramai orang macam tu. Itu yang banyak kes kat Malaysia ni. Mati dah ropot, dah busuk dalam rumah, betul tak? Banyak kes. Ada orang kata janganlah hukum anak-anak dia. Tak hukum, cuma kita tak nak jadi macam tu, kan? Telefon tak angkat, pergi cepat. Telefon jiran, mak macam mana jauh, kan? Macam-macam ni. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah Allah Ta'ala tu, pertama selepas Allah dan Rasulnya, apa dia? Buat ihsan. Ihsan pada ibu dan bapa. Nombor dua, saudara mara, kerabat. Kaum kerabat kita, ihsan dengan kaum kerabat. Sebab tu sedekah paling dekat. Sedekah ni ihsan lah, betul tak? Sedekah ni tidak diwajibkan, tapi kita digalakkan sedekah lagi banyak lagi bagus. Zakat wajib lah bayar. Sedekah ni dituntut buat. Ihsan kita, jangan pergi ke seberang laut, gajah, kuman seberang laut nampak. Sedekah paling afdol, sedekah dalam kerabat, tapi bukan tanggungan, kan? Isteri tu tanggungan kita, anak-anak tak boleh kata sedekah, kan? Kita nak menghibur nanti, tapi ihsan juga. Lepas ni, yang paling dekat kerabat kita, sepupu sepapat itu yang kita nak sedekah dulu. Sebab tu kata Nabi, jiran ni ada 3 hak dia. Kalau jiran kita bukan Islam, ada 1 hak yang kita kena jaga, hak sebagai jiran. Kalau dia bukan ahli keluarga kita, orang Muslim, ada 2 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai sesama Muslim. Kalau kat kampung, macam saya duduk kat Labu tu, rumah dekat-dekat kaum kerabat, kan, 3 hak dia dapat full. Hak sebagai jiran, sebagai se-Islam, dan sebagai kerabat keluarga. Nagilah ihsan terhadap kaum kerabat. Ada orang macam tu, ahli keluarga minta pinjam payah, minta tolong, kawan laju je, kan? Kawan punya pasal ni, cuti pun tak apa, melompat bangun tolong. Sedangkan kerabat ni yang patut kita tolong, kita bantu dulu. Afdal, saya cakap dari segi afdal dia, ya? Percakapan sesama manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innash syaitana yanzaghu bainahum. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, supaya mereka berkata-kata dengan kata-kata yang amat baik, bercakap dengan kata-kata yang baik. Orang yang ihsan cakapnya baik-baik. Dia tahu cakap baik tu boleh menenangkan jiwa orang yang dengar. Dan dalam perdebatan perlu ihsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ihsan dalam berbahas. Kita berbahas, berjidal bukan nak menang, tapi nak cari solusi, kan? Bergaduh hari tu pasal apa, macam-macam hukum makam lah. Kita selalu bergaduh kat Malaysia ni, hukum makam. Malah nak cakap pakai live, orang seorang lah kita. Benda yang perselisihan, nak selesai bagi jumpa depan-depan. Dalam Facebook sampai bila tak menang? Ikan siakap pun sebulan baru settle. Baru ni isu apa pasal keagamaan ni? Apa serupalah baru ni, asyik masuk je. Mandi Safa tu kan, pergi tunggu direct, contoh kan, gaduh kat Facebook ni, pengikut ada, pengikut mensensasikan, gaduh apa semua kan. Memang adalah jawapan-jawapannya, hujah tertentunya, kan. Tapi itulah, bila bergaduh benda tu, 2 minggu tak habis bab mandi Safa. Bab mandi tu 2 minggu tak habis. Ramai lagi orang yang tak tahu mandi wajib, betul tak? Saya pernah buat camp kan, budak-budak umur 12 tahun di PSR kan, tak tahu mandi wajib. Sebab apa? Mak pun tak mandi wajib, bapak pun tak mandi wajib, tak tahu mandi wajib, tak ajar. Semayang tak? Semayang. Mana semayang dia tak sah. Dia tak tahu. Lepas bersama tu ada mandi yang nak menyuci tu, mandi wajib tu kan. Jadi wajib macam biasa lah, settle lah, ambil wuduk semayang. Sampai macam tu tahap ketidaktahuan. Saya tak guna kejahilan, ketidaktahuan. Maka kita ajarlah budak-budak tu bajak mandi laut, buat camp tu dekat laut, kat Morib kan, kat area Morib, mandi laut. Hari ni kita mandi laut sebelum masa. Nak ajar dia mandi wajib kan, nak nampakkan dia teruk benar. Sebab budak-budak tu keluarga bermasalah. Mandi sambil niat, mandi laut kan senang, settle mandi wajib. Dah 20 tahun dah balik dah kan, sampai macam tu sekali, kebejatan lah. Tapi kita gaduh Azad di Safa kan. Asyik tak settle lagi. Tu lepas ni isu pun tahu pula. Dulu isu pasal topi capal bergaduh kan, macam-macam. Tak perlu saya kata ustaz sokong mana, tak perlu tanya soalan tu. Tapi rugilah, betul tak? Patut selesai bermuzakarah, duduk berbincang dengan bahasa-bahasa yang baik. Orang yang betul-betul
Ada ihsan, dia berdebat tapi berbahas dengan cara yang baik, bukan nak cari siapa menang siapa kalah. Macam-macam tuan-tuan. Itu tak kira pasal nak pergi umrah itu ini kan. Ni umrah dah buka, pergilah. Sebab apa? Umrah kali ni tak sama macam sebelum pandemik, sebab tersusun pengurusannya dan juga dapat masuk raudah senang, ada jadual kan, bilik tak ramai, makan hantar sampai ke bilik kan, hotel lokek-lokek, pergilah. Kosnya lebih sikit lah, dia ada harga lantai kan, 7,000 lebih harga lantai. Saya pun nak bawa mak ayah agak tahun depan kot, kalau apa-apa tu saya bagi tu tuan-tuan, saya dengan kawan saya bawa pergi ramai-ramai. Macam tu lah peluang nak pergi tu sekarang ni. Masuk dah ramai balik dah akan jadi masalah. Arab ni pengurusan kadang-kadang fail. Dia main bagi masuk kan, ni tak, sekarang cantik. Apa semua kan, macam-macam package pergilah kan. Itu juga salah satu kita punya apa namanya, saya borak mak saya tadi, orang yang tak pergi haji, mungkin kita tak tahu kita dapat panggilan haji ke tidak. Gambaran bagaimana ibadah haji nanti, tu gunanya umrah. Ibadah umrah ni menggambarkan persediaan kita supaya tak terkejut bagaimana haji nanti. Ini tak pergi Paris, tahu Paris bukan Paris, kita sebut Paris, orang Perancis tak sebut R tu, Paris. Buka je border, bukan balik kampung, bukan pergi umrah dah buka, Paris. Nak ambil gambar depan Eiffel Tower kan, Masya Allah, Paris ya. Sedangkan sebaik-baik tempat nak lawat tu yang kubah hijau tu, mendekatkan kita dengan kekasih kepada segala kekasih baginda Nabi kita SAW. Itu nak jadi penyelamat, pembimbing kita yang nak jamin kita di depan Allah Ta'ala nanti, yang doanya disimpan untuk kita semua, minta hisap cepat. Ini Paris. Sedangkan kalau tuan-tuan kaji negara Eropah yang paling tak, yang antara yang tak the civic sangat, yang Islamofobia ada tinggi, yang dengan orang Muslim ni bermasalah, banyak kali kes bunuh, kes rusuhan, Perancis, betul tak? Perancis, tengoklah, bacalah berita. Dan antara yang kotor, kalau UK sangat bersih, diorang ni kencing kat dinding, kat pondok bas pun biasa. Kawan saya duduk sana kan, dia tulis review dia apa, dia tulis kongsi pengalaman, indah khabar dari rupa, dia kata. Tapi yang nak tersusun, yang meraihkan orang Muslim sampai ada tempat semayang untuk banyak tempat-tempat semayang, UK lah, England, Jerman bagus, England tengah naik, Russia pun tengah naik juga, Muslim tengah naik. Tapi yang orang biasa kenal lah UK ataupun England kan, dia memang dia dah ramai kat sana lah. Jadi pilih lah, senang apa semua kan. Jadi Paris, bagi umrah Paris, macam-macam ya. Ihsan, kita dah ada jalankan tanggungjawab kita, tapi kita nak buat yang lebih baik. Okey, jadi penutup dari tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak tutup kisah tentang ihsan ni, maknanya kita buat tanggungjawab kita, tapi kita nak perhalusi, percantikkan, dan nak lebih lagi pada tanggungjawab kita supaya nampak lebih lebih berkesan. Kena ada sifat ihsan. Ajar anak mengaji, boleh je ajar anak mengaji kan, tapi ihsannya kita pujuk-pujuk anak kita supaya nak mengaji, bagi upah, hadiah, itu ihsan kan. Sedangkan mana ada mengaji upah, orang berupah mengaji upah, tapi ihsan nak didik anak-anak kita, isteri kita. Contoh, sayang khatam Quran, abang bagi gelang emas 25 gram. Mampu tiap bulan khatam kan, tiap bulan khatam. Sama juga tanggungjawab adil ni, orang sebut adil. Kahwin ompek boleh adil. Ada orang ingat material, harta benda cukup kan. Dia memang betul kalau ikut cerita, kalau ikut hukum dia, okey dia kahwin 4. 1, 2, 3, 4. Kalau Mercedes, 4 ompek kena Mercedes, jenis yang sama. Tu adil material. Ramai yang mampu tu. Kalau ni bawa pergi melancong Paris, semua Paris. Waktu berbeza tak apa, dan pergi umrah. Tapi dari segi rohaninya, tak semua orang mampu, betul tak? Seorang pun tak lepas. Sebab apa? Nak bagi adil dari segi rohani. Macam yang ni solat berjemaah, yang ni kan balik rumah ni letih, tak solat jemaah. Tak adil lah tu. So saya ada kawan seorang, tapi tak ada bagi tahu nama, nanti ibu-ibu cari. Sebab orang perempuan ni kata je rahsia, nanti dia bagi tahu juga. Sama je, tak bagi tahu. Dia ni korek tau, korek. Ataupun pakar Quran lah, hebat Quran, tok guru Quran korek. Umur dia 40-an. Dia ada 3 bini. Hebat tak hebat ni, dari segi material pun hebat. 3 bini dia tu, dia didik baca Quran sampai dah macam qari'ah, boleh taranum. Itulah power dia tu kan. Maknanya dari segi rohani, spiritual dia adil. Tak boleh yang pertama qari'ah ataupun yang pertama ni boleh baca taranum, kedua ketiga tak boleh. Tiga-tiga pandai taranum. Ya, tapi tak boleh bagi tahu. Nanti ibu-ibu cari siapa. Rahsia ustaz, bagi tahu, tutup mic.
Kita tahu apa rahsia? Tak ada rahsia kat orang perempuan. Tak boleh cerita. Mana tahu bini nombor 3 tu tak ada sedari kewujudan dia. Saya kena nanti. Saya ni penyimpan mau besar raja-raja, tuan-tuan. Kawan-kawan nak keluar, jual nama saya. Aduh, teruk betul lah orang itu. Biar Rehan ni, biar Rehan ada. Aku kat rumah. Kau kata aku kat kau kata. Astaghfirullahalazim. Tak apa, tolong, dia kata. Nak balik lah. Sebab bila dapat tahu nanti ni kono. Kau sama sebab tadi dia. Ceritanya kan, adil. Zalim tak cerita lah. Semua orang tahu yang tak zalim pun kena zalim kadang-kadang. Sedangkan kadang-kadang menegakkan hak katanya zalim kan. Tapi adil bukan sekadar luaran, tapi adil pada dalamannya. Mampu lah, okey lah. Tak mampu, tak payah lah. Ada orang mampu duit, spiritual tak mampu kan. Mampu tengok je lah. Yang seorang pun tak mampu dia nak ni. Dia marahkan anak, kalau semayang maghrib lambik, nanti momok tangkap kau. Tu orang kata, takut kau orang anak dengan momok. Mana budak sekarang takut? Cuba cakap, kau jangan semayang maghrib lambik, tengok omak kau dah tunggu. Takut budak-budak tu. Sebab ayah pun, ayah pun takut dengan omak. Kenapa tu tua guna momok belakang pintu? Omak itu lagi kan. Tak elok lah dari segi akidahnya ajar anak. Tak semayang takut momok kan balik lambik maghrib. Bagi tu tak semayang nanti masuk neraka. Api neraka tu berganda-ganda panas daripada api dunia kan. Bagi bagus ajar je tu. Akidah yang betul. Akidah salimah. Bukan doa masuk neraka kalau tak semayang nanti dijilat api neraka. Itulah ihsan yang menjadikan manusia lebih baik ya. Bagilah nama anak ihsan, muhsin nama anak contohnya, menjadi orang-orang yang ihsan, yang muhsinin sisi Allah Taala ya. Itulah sedikit sebanyak ibu-ibu bapa-bapa untuk perkongsian lagi ni. Kalau tengok kitab, daripada kitab ni lah kembali kepada Al-Quran, kenapa dan bagaimana. Senang, dia tak ada pertikaian. Saya ada tauliah. Nombor 2 kalau tanya ada mengenai bawa kitab tak, cuba kitab ni lah ya. Walaupun kadang-kadang dia terbang-terbang sikit, ada panduan ya. Ya. Jadi itulah segala yang baik datang dari Allah Ta'ala, yang buruk itu dari Allah Ta'ala disebabkan kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bisawab.